Mana dah recording ni keluar ke tak ni? Okey dah. Alright, so terus pergi pada apa yang kita nak belajar hari ni. Supposedly kita kena habiskan dah lah minggu ni kan. So nanti sebelum bulan 11 kita dah masuk ROR tu kira okey lah. Okey. Okey. Hello, dengar tak ni? Dengar tak? Dengar. Clear? Clear. Okay. Alright. So yang ni kita dah masuk dah last class hari tu kan. Tapi teacher tak pergi sepenuhnya. Teacher kata teacher pergi separuh sahaja sebab dia panjang kan. Tapi siapa yang tengok, siapa yang ikut webinar Cikgu Azmi tu semalam, teacher akui lah dia agak laju dan dia banyak short form. Tapi sepatutnya kelas teacher dia tak perlu rasa macam tak ada masalah ke apa, sebabnya nota yang dia bagi tu adalah sama dengan yang apa yang teacher guna lah. So apa ilmu yang dia bagi tu sebenarnya teacher guna sebab dia adalah sifu teacher lah. Okay, apa yang teacher belajar tu teacher turunkan ke awak. So siapa yang follow webinar semalam, jangan risau kalau rasa banyak benda yang terlepas. Sebab teacher akan cover Cuma apa yang boleh kita, apa yang awak dapat tu at least adalah juga sikit Okay. So yang hari ni 6.11 macam yang Cik Azmi kata, memang 6.11 ni panjang kan. Basic base ni memang sangat panjang. Okay, 6.11 pun dah panjang kan. Okay, ni 6.11 adalah qualitative analysis. Kita nak buat analisis berdasarkan kualitatif ni lah. Kualitatif ni apa yang kita boleh tengok. Okay, so hari tu kita dah pergi kat ini, observations on the physical properties, step yang pertama. And then kedua ni kita dah belajar kat 6.10 iaitu decomposition reaction. Selalunya decomposition reactions ni bantu kita untuk kenal pasti karbonat ion dengan nitrit kan, nitrit salt lah. Yang biasanya sulfate dengan chloride tak banyak ada. Okay, so seterusnya teacher stop kat test for anions hari tu. Ni tapi teacher tak pergi lagi test for cation tu lah. Okay, so effect of heat ni dia adalah untuk anions karbonat dengan nitrit kan. So dia ada lagi satu test untuk anions iaitu yang pakai acid tu. Kalau ingat lagi lah, kita pergi terus. Ni teacher recall balik lah, takut lupa. Okay, yang first observations on the physical properties. So you dah kena tahu colour dan juga solubility. Okay, solubility ni berdasarkan table yang kita patut hafal lah, yang awak patut hafal tu. And then colour dah kena slowly hafal colour. Walaupun sebenarnya tak banyak, tapi kena biasakan diri lah. Alright, so seterusnya ni adalah senarai-senarai yang perlu kita tahu lah. Contoh test for anions, hanya ada 4 saja test for anions. Ada 4 anions yang kita kena tahu. Kalau cation ada 9. So total dia semua ni 13 ujian chemical test yang kita perlu tahulah untuk kita dapatkan salt, unknown salt yang dia bagi. Contoh salt apa ni? X, apakah dia? Macam tu. Okay, sekarang ni mungkin tak nampak lagi sebab kita tak buat soalan lagi kan. So colour ni colour. Setakat yang dah belajar tu colour untuk metal oxide lah. Yang masa dia jadi panas apa, masa dia sejuk apa tu kan. Tapi warna-warna lain belum lagi lah. Dah. Ni kan dah kan. Fe2 plus ada warna, Fe3 plus ada warna, Ce2 plus pun ada warna. So slowly lah boleh ingat. Okay, lagi ni dah. Okay, effect of heat ni awak tengok balik yang ini. Ini so kadang-kadang soalan bagi flowchart and then dia bagi produk kan. Alamak mana ni. Ini kena hafal lah ni, semua ni. Ni residu apa. Ni residu dia apa. Kena hafal tu. Okay, then itu dah. Yang ni pun dah. Yang ni last yang teacher berhenti tu Okay, test for anion.
Okey, ini teacher pergi balik. Teacher pergi balik sebab nak kaitkan dengan test for cation tu. Okey, untuk SOC kan. SOC, okey, dalam ni ada SOC. SOC A lah konon. Okey, untuk kita kenal pasti SOC, kita mesti kena tahu siapa cation dia, siapa anion dia kan. So untuk identify ni kita identify satu persatu. Cation dulu ke, anion dulu ke, depends pada soalan lah. Sekarang ni awak tak tahu lagi macam mana nak tackle soalan ni sebab awak tak jumpa lagi soalan ni macam mana kan. Okay, so disebabkan kita untuk satu SOC ni dia ada cation dengan anion, sebab itulah keluar untuk satu-satu test. Contoh test for anion, yang ni pun ada ujian dia untuk kita identify cation, test for cation. Okay, so sebab itulah kat sini dia ada test for anion and cation. Bila dia combine dua ni dapatlah SOC yang kita nak cari. Okay, so yang test for anion, so teacher dah ada explain baru-baru ni. Kita terus pergi kepada table ni. Okay, so untuk karbonat dia hanya perlukan asid sahaja untuk kita tentukan bahawa dia ada ke tak karbonat dalam tu. Adakah dalam tabung uji tu SOC dia adalah karbonat ke, karbonat SOC ke ataupun bukan karbonat SOC. Kalau dia karbonat SOC, dia akan bagi positive result kat siapa? Macam mana kita nak tahu karbonat ni ada? Siapa ingat? Macam mana kita nak tahu karbonat ada ke tak ada dalam tabung uji tu? Nak test pakai apa? Kita lihat dengan asid. Sorry? Lime water. Lime water become? Cloudy. Yes, cloudy. Kalau nak pakai milky pun boleh, chalky pun boleh, tapi teacher lagi suka guna cloudy. Okay. So inilah dia. So bila karbonat ni dia sangat sensitif dengan asid sebab kita dah belajar kan, asid boleh react dengan metal carbonate to produce salt, water dan carbon dioxide. That's why kita boleh pakai any acid sahaja sebab dia tak ada reagent yang diperlukan. Dia just perlukan acid sahaja untuk kita test sama ada tabung uji ni SOC ni ada karbonat ke tak ada karbonat. Okay, and then kalau nak tahu dia ada, pakailah lime water. Macam mana nak set up tu? Kalau ingat yang ni lah, ni tabung uji pasal ada delivery tube, ni ada stopper dia lah. Ni teacher tak lukis proper sangat tau. Tapi nak bagi gambaran macam ni lah. Stopper kena keluar sikit Dia tak boleh duduk dalam. So sini ada lime water. Dalam exam hari tu dah ada. Okay, masukkan acid semua. Kalau keluar carbon dioxide mesti lime water tu akan jadi cloudy. So confirm yang ini SOC ni ada karbonat. Okay, cuma next kerja awak adalah cari pula cation apa pula yang combine dengan karbonat ni. Kita dah tahu dah SOC ni ada karbonat. Karbonat apa? Sodium karbonat ke, potassium karbonat ke, macam itulah. Okay, so next anions yang kita boleh test adalah chloride ions. Okay, chloride ions macam yang teacher bagi tahu sebelum ni lah. Semua test for anion ni kita perlukan asid. Kenapa kita perlukan asid? Hanya untuk confirmkan bahawa ada karbonat ke tak ada karbonat. Contohnya chloride kan. Chloride kita test dulu dengan asid untuk kita confirmkan dia bukan karbonat. Okay, so kita test lah dengan asid dulu. Walaupun sebenarnya tak ada asid pun tak apa, kita terus test dengan dia kan. Cuma yang ini kita nak confirmkan bahawa dia bukan karbonat SOC. Okay, so chloride ni dia memerlukan silver nitrate untuk dia bagi positive result. Maksudnya kalau kita nak cari dalam tabung uji ni, dia sebenarnya ada chloride SOC. So macam mana kita nak tahu dia ada chloride SOC? Kita test dengan silver nitrate. So dia akan jadi white precipitate. Dia akan hasilkan white precipitate AgCl lah. Sebab Ag ni combine dengan Cl. Okay, white precipitate ada, maksudnya adalah, maksudnya betul lah dia ada chloride ion. Hanya chloride ion sahaja yang boleh bertindak balas dengan silver nitrate. Kalau let's say sulfate, sulfate ni dalam test tube ni sebenarnya ada sulfate. X kan, sulfate sebenarnya awak pun test dengan silver nitrate. Dia tak jadi apa-apa, tak ada white precipitate, tak ada precipitate yang terhasil. So dia bukan chloride lah tu. Kalau laju sangat you tengok recording sebab ini penting tau. Cuma kita kena tak boleh lama sangat, nanti kita ketinggalan. Okay, so chloride ni dia perlukan silver nitrate. Disebabkan reagent dia silver nitrate ni lah, kita perlu pakai asid yang bunyi sama juga, nitrate kat belakang. So kita pakai nitric acid.
tak boleh pakai macam karbonik ni kan. Karbonik ni banyak jenis asid yang kita boleh pakai. Kalau chloride ni hanya nitric acid. Sebab kita tak nak anions tu banyak sangat dalam chemical test kita. So kita pakai anion yang sama dengan silver nitrate tu lah. Okay, refer table ni. Cuma table ni tak ada result, you tengoklah result kat bawah tu. Ini result dia Okay, tak apa. So pergi kat sulfate pula. Macam mana kita nak tahu sama ada tabung uji tu ada sulfate ke tak ada sulfate? Test dengan pertama sekali ini. Dia ada dua cara. Dia bukan pakai kedua-dua, dia adalah atau or. Okay. So macam biasa kena tambah asid dulu. Tambah asid dulu untuk kita confirmkan bahawa dia bukan carbonate salt lah. Okay. Tapi kenapa sini kena pakai nitrate? Sebabnya reagent yang boleh detect sulfate ni adalah barium nitrate dengan barium chloride sahaja. Okay, so kalau awak pilih barium nitrate untuk test for sulfate, awak kena pakai asid, nitric acid lah. Masukkan nitric acid. Okay, so kalau kata tak nak pakai barium nitrate, nak pakai barium chloride pun boleh. Dia akan bagi positive result kalau tabung uji tu ada sulfate. Tapi asid kena pakai HCl. Sama juga hujung dia. Kalau sini barium chloride, sini asid hydrochloric acid lah, HCl. Okay, kalau ada soalan stop je teacher Okay, last sekali nitric ions. Macam mana kita nak test for nitric ion? Ada ke tak dia ni? So kita pakai dua reagent. Dua reagent yang ada. So kedua-dua reagent ni dia hujung dia sulfate. Ni concentrated Concentrated ni penting. A few drops kan. Penting. So sebabkan dua-dua ni sulfate, that's why dia pakai acid. Sulfuric acid tu. Untuk test sama ada dia betul-betul memang tak ada karbonat. Macam tu lah. Alright. Okay, jom kita pergi kat sini. Sekejap Mana dah table tu? Teacher, Ya. kalau tak tulis dilute tu tak apakah buat H2SO4 saja? Maksudnya tak pakai dilute, pakai tak? Setakat ni letaklah concentrated tu. Kena letaklah. Kalau dalam tajuk form 5 carbon compound tu ada juga tak tulis pun tak apa. Tapi yang ini teacher rasa kejap nanti teacher double confirm lah. Sebab dalam yang semalam siapa tengok dalam carbon compound tu ada pakai concentrated. Carbon compound tu chapter form 5. Dia ada pakai concentrated sulfuric acid juga kan. Tapi skema jawapan terima je kalau pelajar buat sulfuric acid. Cuma jangan tulis dilute. Nantilah teacher confirmkan. Sekarang setakat ini yang teacher tengok skema jawapan dia tulis concentrated tu. Tak pastilah pula kalau sekarang ni skema jawapan terima saja kalau tak ada concentrated. So tu tak apa. Kalau anda kata teacher terlupa lagi, nanti awak ingatkan balik lah. Ni teacher take note. Okay alright, teacher pergi kat sini sekejap and then teacher nak pergi pada step. Okay, ini yang kita dah belajar tadi. So teacher nak bagi tahu result dia. So karbonat ni sepatutnya tak ada masalah dah lah. Sebab banyak kali jumpa. Karbonat akan menghasilkan karbon dioksida dan karbon dioksida itu menjadi punca, lime water bertukar jadi cloudy. Itu result dia. Kalau lime water tak jadi cloudy, maknanya salt tu bukan carbonate salt. So awak kena test pakai test yang lain. Tak tahu kan dalam test tube tu ada anion apa kan. So you try lah macam tu lah. Okay. Alright, so kalau lah dalam tabung uji tu mengandungi chloride, so dia akan test dengan silver nitrate kan, tapi tambah dulu asid. Jangan lupa asid ni. Untuk kita pastikan dia memang bukan carbonate. Okay. So ini sebabkan silver nitrate yang kita pakai, so that's why asid pun kena sama juga ions yang hujung tu kan, nitric acid. Okay, so kalau dia betul-betul ada chloride ions, dia mesti jadi white precipitate. Kalau awak test dengan silver nitrate pada test tube tu, tak keluar pun precipitate berwarna putih ataupun tak ada pun precipitate, maknanya dia bukan chloride. So awak kena cuba test yang lain. Pakai pula sulfate. Okay, sulfate pula. Macam mana kita nak tahu sulfate ni ada ke tak dalam tabung uji tu? Kena pakai dua reagent. Salah satu reagent lah. Iaitu barium chloride atau barium nitrate. Okay, tapi jangan lupa tambah asid dulu. Dan asid tu bergantung kepada reagent apa yang kita tambah. Contoh barium chloride. So asid dia mesti HCl. Kalau barium nitrate, asid dia mesti nitric acid. Okay, so macam mana nak tahu dia betul-betul ada sulfate ke tak? So sulfate tu akan bagi white precipitate. Sebab apa? White precipitate ni adalah barium
sulfate. Sebab dia daripada sini, dia combine dengan sulfate tu jadilah barium sulfate. Barium sulfate ni adalah insoluble salt. Sebab tu warna dia ada menghasilkan white precipitate. Kalau yang ni, positive result dia, Ag ni dia akan combine dengan Cl. Jadi AgCl. AgCl ni adalah insoluble salt, sebab tu dia jadi white precipitate. Tu reason dia kan, kalau student tanya, teacher white precipitate tu apa sebenarnya? Tengok balik pada reactions dia. Teacher bagi tahu dah, kita kan untuk chloride kita tambah silver nitrate. Silver nitrate tu akan combine dengan chloride tu. Silver tu akan combine dengan chloride tu jadi AgCl. White precipitate tu adalah AgCl lah. Okay. So kalau yang sulfate tu, white precipitate tu apa teacher? Itu adalah barium sulfate. Okay. So untuk sukaran ni yang pentingnya ini. Inilah yang semua tu. Okay, and then seterusnya lihat sini pula, test for nitrate ion. Okay, nitrate ion ada dua kan? Dua reagent dia. Satu FeSO4 dulu, and then baru tambah concentrated. Acid dia yang kita tambah awal-awal tu mesti ikut kepada reagent dia, iaitu sulfuric acid lah. Bila dah letak acid, barulah kita letak reagent dia. Cuma yang ni tengok cara dia buat macam mana. Sebab kan nitrate ni dia akan hasilkan brown ring. Brown ring tu macam mana nak hasilkan dia? Kita kena titiskan concentrated sulfuric acid tu kat wall. Bila kat wall tu dia akan jadilah brown ring, dia terbentuk macam tu. Macam tu. Brown ring tu kan masuk cincin lah. Dia ada macam ni lah. Sebab tu kena slowly sengitkan and then titiskan. Baru ada brown ring tu Okay. So habis dengan test for anions. Okay, kalau soalan keluar lah. Dia kata soalan keluar. Soalan keluar dalam bentuk AC ke apa ataupun structure kan, dia tanya describe chemical test for anions ini dan inilah. Tengok pada soalan dia apa. Ini cara jawab dia. Okay. So yang ini tukar dua CM3. Semua pakai dua lah, standardized. So untuk ni kan ini siapa boleh take note ini kan chemical test. Ni chemical test ni. Ujian kimia. Untuk kita confirmkan dia adalah anion apa. So bila chemical test, teacher ulang teacher pernah bagi tahu dia wajib ada ni. Macam awak buat chemical test untuk gases tu, ingat tak yang gases, hydrogen gas, oxygen gas kan kena buat macam ni. Kena ada method, kena ada apparatus. Siapa yang tak ingat boleh pergi kat test for gases, substance dengan result lah. Okay. Ini cara menjawab untuk chemical test tu. Kalau tak ada ini maknanya tak lengkap lah ayat tu. Tak lengkap lah jawapan awak tu. Okay, kalau procedure step yang kita belajar untuk prepare soluble salt, insoluble salt, dia kena ada ni kan. Dalam setiap ayat kena ada ni kan. Method, apparatus dengan substance. Itu procedure, langkah-langkah untuk yang kita buat dalam prepare salt tu kan. Apa dia, mula-mula heat ke, mula-mula pour and measure ke. Itu procedure. Ni chemical test. Chemical test kena ada ni lah. Okay, so tengok kat sini carbonic ions. Tengok dia cukup ni. Pour dulu kan, dia pour dulu carbonate solution tu, pour. Tu method. Okay, and then 2cm3 of apa? Ini substance. Ini apparatus dia. Macam tu. Ini tambah sikit. Add method. Ni substance. Itu a test tube. Kena ada. Kalau tak ada dalam jawapan ni, awak tambah sendiri. Okay, ni result. So adalah cukup lah ni. Okay, sama juga dengan chloride dan seterusnya lah. Ni boleh tengok jawapan dia kat sini. Kalau dia tak cukup MESR tu, awak boleh tambah. Semua pakai test tube ni, tak ada apa ni kan. Semua pakai test tube, tak ada yang pakai evaporating dish ke. Tak ada. Okay, ada soalan tak setakat ni sebelum nak pergi kat sini? Okay semua? Okay teacher. Okay, Iman je yang respon, yang lain mana? Yang lain ada tak? Okay teacher. Ada. Okay, ada. Okay, tapi ada 18 orang je. Seorang dah bagi tahu teacher. 18 lagi 2 orang. Seorang lagi tak dijumpa. Kita dah bagi tahu. Tak ada lagi, tak apalah.
Teacher tunggu lah. Siapa yang tak hadir tu kena bagi tahu teacher. Nanti kadang teacher buat teacher record tak hadir, efek kat markah awak. Dia ada markah kehadiran teacher ambil. Okay, bismillah. Baca bismillah dulu sebab kita nak pergi kat part yang panjang sikit lah. Cuma teacher pemudahkan lah. Okay. So, siapa ingat ada berapa cat ion yang kita kena test? Baru teacher bagi tahu ada berapa cat ion. Kalau anion ada 4, kalau cat ion ada berapa? Ada berapa? 2 je cat ion. Betul? 2 je. Okay, kita pergi kat balik. Berapa? 9. Arifah berapa? 9 kan? 9 yang ni. Tengok ni. Alamak kat atas tau. Teacher tunjuk kat mana? Tunjuk je lah kat atas tu. Susah sangat kan? Punya tak nak scroll. Sekejap teacher tunjuk balik. Ni kena hati. Ni? Anion tadi dah 4 dah. So kita sekarang nak pergi kat cat ion ni. Cat ion kita ada berapa ni? Ada 9. 9. Banyak tak? Tapi kita ada cara kita. Jangan risau Okay, jom. Pergi kat sini. Alah, hai. Sekejap. Tengok dah jauh sangat dah. Terlepas. Laju sangat pun cikgu pun. Alah, hai. Ini, okay. So, untuk test for cat ion ni, kita ada 2 reagent. Okay, kalau tengok kat sini, anion ni, kalau karbonat tu dia tak ada reagent. Kalau chloride dia ada reagent dia yang tersendiri iaitu silver nitrate kan. Kalau sulfate dia pun ada reagent dia yang boleh detect dia ada ke tak ada iaitu barium chloride ataupun yang ini boleh tukar sama ada nak buat barium nitrate pun boleh. Tak ada masalah. Result dia sama je, cuma ini dengan acid dia akan berubah lah kalau pilih barium nitrate. Okay, so untuk sulfate dia ada reagent dia yang tersendiri. Okay, dan nitrate pun dia ada reagent dia yang tersendiri. Kan? Okay, untuk cat ion ni reagent dia hanya 2 sahaja. Untuk 9 tu kita test dengan 2 reagent iaitu sodium hydroxide dengan ammonia solution. Sodium hydroxide pun kita sebut solution. Sebab kenapa solution? Sebab sodium hydroxide ni dia ada dalam bentuk solid yang kita panggil sebagai pellet. Okay, so that's why kena hati-hati kat sini kita kena tulis solution lah. Okay, kalau pakai solid kalau kita tak tulis maknanya mungkin awak ni pakai solid kan, mungkin pakai solution. So better kita tulis sodium hydroxide solution. Kena pakai solution baru ada reaction. Okay, ammonia ni banyak kali teacher ulang, ammonia ni ada dalam bentuk gas. Okay, sebab itulah kalau kita nak represent dia sebagai reagent ni adalah bahan yang bertindak balas lah, reactant lah dia, reactant. Okay, ini kan ammonia solution ataupun tak nak buat ammonia solution kita boleh buat aqueous ammonia, boleh? Aqueous tu bermaksud solution lah. Okay, dan seterusnya. Okay, ini pula. Okay, cat ion can be identified. Okay, bila kita test dengan 2 reagent yang ada ni, sodium hydroxide dengan aqueous ammonia ni, tolong dengar Okay, kita boleh observe dia berdasarkan warna dan juga solubility dia. Ada precipitate ke tak ada precipitate. Okay. So yang ni, ni dalam buku teks. Kita cuba beritahu ini adalah langkah-langkah general procedure lah, langkah-langkah dia, langkah-langkah basic. Ni general dia. General procedure maksudnya ni contohnya kita nak start buat test for cat ion ni. Kita masukkan 2 CMQ. Okay, then add a few drop of aqueous alkali. Okay, dua-dua ni alkali sodium hydroxide dengan ammonia solution. So pilih salah satu. Tak boleh campur aduk. Kalau nak pakai sodium hydroxide, pakai sodium hydroxide. Kalau nak pakai ammonia, pakai ammonia. Okay, so yang ni let's say you pakai sodium hydroxide. And then you shake lah. So dia akan ada kemungkinan yang keluar. Yang ni pakai nota teacher sekejap lagi. Okay, ni dalam buku teks dia cerita macam ni. Tapi teacher ada cara teacher lah. Alright, so terus pergi kat nota yang teacher bagi dalam group tu. Teacher nak, kalau boleh, siapa yang ada iPad tu tak apalah, dia boleh ambil je kot daripada gambar yang teacher bagi. Okay, siapa yang nak practice boleh salin balik nota ni, tengok ni ni. Ni yang ada dalam group. Teacher dah bagi dah. So boleh view lah.
Okay, kita pergi kat sini je. Jom kita nak start. Macam mana kita nak mahirkan yang ni. Okay, so kita try dulu. Kita nak buat test pocket ion menggunakan sodium hydroxide. Okay, so teacher list kat sini ada 9 kat ion. Macam mana kita nak ingat? Okay, ni 9 kat ion tu ni kat ion dia. Okay, ni bak Zainal, Syari, Maggie. Kejap. Syari, Maggie, Kak, Free. Ni 9 kat ion cara kita nak ingat. Okay, so ini refer kepada siapa ni? Sekejap Kalau ada ayat lain, pakailah ayat lain. Ni ayat teacher ni merujuk kepada ammonium ions. Pak ni merujuk kepada Pb2+. Zinal ni Zin 2+. Al ni Al3+. Okay. Cari ni refer kepada ini. Calcium 2+. Ni Maggie ni yang ini. Okay. Cup for free 2+. Okay, yang ini Fe ni ada 2. Beza dia apa? Yang ini Fe2+. Yang free ni Fe3+. So salin lain tu. Okay. Alright. So yang ni teacher nak ajar cara ingat colour. Okay, kita ada 9 tadi kan, susun cantik macam ni kan. So yang tak ada colour, 6 daripada 9 tu colourless solution. Dia memang tak ada, macam air mineral lah. Tak ada air, tak ada warna. Okay, yang ada warna, sampel asal yang ada warna adalah Cu2+, warna biru, Fe2+, warna hijau, Fe3+, warna brown. Kau tak nampak kan? Tapi ada dalam gambar dalam grup tu mesti jelas je. Okay, boleh refer yang tu. Ini sampel asal lah ni. Dia sangat maknanya kalau dapat sampel tu dah tahu dah warna dia blue solution kan. Memang blue solution ni refer kepada Cu2+ je sebenarnya kita tahu. Cuma biasalah kalau dalam soalan mesti dia tanya kita kan apa yang akan jadi kalau ini. Walaupun kita sebenarnya dah tahu dah terang-terang bagi blue solution mesti Cu2+ kan. Tapi kita ikutlah prosedur dia kan. Cuma kalau soalan bagi kita colourless solution sudah ada 6 ni, 6 kat ion yang warna dia colourless solution. Macam mana nak buat? So you kena mahirkan mind map yang teacher buat ni lah, kena mahirkan juga. Tapi take your time lah. Alright. So pergi kat sini. Jom kita buat test apa yang akan jadi. Alright, SOP X. Ni tak tahulah ni SOP apa. Okay, tambah berapa? 2 cm3 sahaja. Pour lah SOP X dalam test tube. And then kita start dengan apa? Okay Untuk test, untuk kedua-dua ni lah, test pocket ion ke, ammonia solution ke, kita mesti kena start dengan add a few drops dulu. Nak tengok apa jadi. Okay, few drops tu bermaksud 3 ke 5 drops lah. Maximum 5. Kalau lebih daripada 5, you dah tambah secara excess dah tu. Kalau kurang daripada 3, maknanya tak cukup lagi tu. So 3 ke 5 drop. Pakai dropper. So selepas add a few drops and then tambah excess pula. Ni step dia. Add a few drops dulu, tengok apa jadi. And then baru tambah excess. Excess tu macam mana? Excess tu lebih daripada more than half of test tube. Contohnya macam ni. Okay, awak ada salt ni kan. So tambahlah sodium hydroxide tu banyak sikit tapi jangan melimpah lah. Tapi dia 2 cm je kan. So tak adalah tinggi macam ni. 2 cm tu rendah je. Mungkin test tube tu 2 cm. So tambahlah banyak sikit. Awak agaklah asalkan dia lebih daripada separuh daripada test tube tu lah. Okay, itu yang kita masukkan excess. Sebab excess ni dia tak ada exact amount. Tak ada exact amount pun tambah 10 cm ke tak ada. Bergantung pada test tube yang kita guna tu lah. Okay, dah banyak contoh dah ni. Tak apa. Setakat ni boleh follow? Boleh? Okay tak korang? Okay.
Okay, kalau ada apa-apa tolong stop teacher. Yang ni memang kritikal ni, kena tahu ni. Okay, so ada 9 cation. Jom kita tengok apa yang akan jadi kalau kita tambah. Add a few drops dulu. Okay. Okay, bila you tambah a few drops, kita tak tahu ni sort X ni. Okay, dia ada 3 kemungkinan yang boleh jadi. Yang ni, satu yang ini tak ada apa-apa yang berlaku. Dapat contohnya kalau colourless solution. Add lah a few drops. Dapat juga colourless solution. So tak ada apa-apa berlaku lah ni kan. No precipitate form. So dia ada kemungkinan dia lah. Okay, ni kemungkinan yang pertama. Andai kata salt ni awak tambah a few drops dan dia memberi result kepada kita no precipitate form. Okay, kalau tak ada precipitate form ni confirm ammonia. Ammonium ion. Confirm. Okay, sebab apa? Dalam test for sodium hydroxide ni dengan ammonia ni tak boleh jadi kawan. Ammonium ion ni tak boleh jadi kawan dengan sodium hydroxide. So tak dapat result lah ni. Ni kalau ammonium ion kalau test dengan sodium hydroxide solution dia takkan buat apa-apa. Dia buat je. So result dia sama. Okey, ini ammonium ion warna asal dia colourless kan. So result yang kita akan dapat still lagi colourless. Dia takkan bagi apa-apa result lah sebab sini no precipitate form kan. So kalau tak ada precipitate form maknanya dia adalah ammonium ion. Okay, so macam mana kita nak confirmkan dia ni bukan ammonium ion? Teacher tahu sasul lah sekarang. Okay, macam mana kita nak confirmkan dia adalah ammonium ion? Kita heat dia. Ni kita nak confirmkan. Ni memang ammonium ion. Okay, so kita heat dia. And then bila kita heat tu, cepat-cepat ambil moist red litmus paper sebab ammonium ions ni adalah alkali. Okay, so kita ambil yang warna merah. Jangan ambil warna biru. Kalau ambil warna biru tak jadilah. Ambil moist red litmus paper. So kalau berubah jadi warna biru kat sini, maknanya memang confirm dia adalah ammonium ions. Sebab bila kita heat, ammonium ions tu akan berubah menjadi ammonia gas. Ammonia gas tu yang akan tukarkan moist red litmus paper kepada warna biru. Okay, itu kemungkinan yang pertama. Kalau dapat kemungkinan yang itulah. Okay, apa akan jadi kalau awak dapat kemungkinan yang kedua? Okay, awak pun tambah salt X, tambah 2 cm cube, letakkan 2 cm cube salt X ke dalam tabung uji dan tambahkan a few drop of sodium hydroxide. So tiba-tiba awak dapat white precipitate. Kalau awak dapat white precipitate, ini adalah Pak Zainal cari Maggie, ada 5. 5 ni. Ni kena hafal So awak ambil mind map ni, nanti awak hadamlah macam tu. Kena sentiasa ingat. Okay. So white precipitate refer kepada mungkin dia Pb2+, mungkin dia Zn2+, mungkin dia Al3+, mungkin dia Ca2+, mungkin dia Mg2+. Okay, ni baru tambah a few drops. Tambah a few drops. Dia jadi macam ni kan. So dia kecilkan skop kat kita, ada 5 cation yang boleh menjadi salah satu jawapan dia. Okay, so apa nak kena buat ni? Boleh lagi tak kecilkan skop? Boleh, kita tambah access pula. Yang ini tak perlukan access sebab yang ini memang dah obvious dia seorang je. Ammonium ion sahaja. So tak perlulah dia just tambah a few drops terus dapat jawapan. Kalau yang inilah kemungkinan yang pertama, tak perlu tambah access lah sebab yang ini dia seorang je. Tapi disebabkan ini kemungkinan kedua, dia bagi kita 5 kemungkinan ni kan, 5 kemungkinan cation. Next kita try dulu tambah access. Bila tambah access, dia kecilkan sikit skop kita. So apa yang akan jadi gini. Pak Zainal dissolve. White precipitate tu dissolve, dia akan dapat balik colourless solution. Ni. Tengok sini, daripada awal lagi dia dah warna colourless, Pak Zainal tu kan. And then tambah a few drops, dapat white precipitate. Tambah access, dia akan jadi colourless balik. Sebab white precipitate tu dah dissolve. Tapi hanya untuk 3 ni sahaja. Dia dah kecilkan dah. Okay, apa akan jadi dengan calcium dengan magnesium tu? Dia akan remain. Ni dah add a few drops, dia jadi white precipitate, tambah access. Dia kekal white precipitate itu, tak dissolve pun. So itu adalah untuk Ca2+, cari Maggie. Mg2+. Okay, so dengar dulu teacher bagi tahu ni, nanti you practice. Okay, then
Okay, andai katalah bukan kemungkinan kedua lah yang awak dapat. So kemungkinan yang ketiga mungkin awak dapat colored. Colored ni senang je. Kalau solutions daripada awal ni dah berwarna, kita dah boleh agak dah dia tu apa sebenarnya. Cuma kita kena belajar jugalah apa yang akan jadi bila kita add a few drop, boleh apa yang akan jadi kalau kita add excess. Okay, and then contohlah salt X ni warna dia biru, blue solution. Masuk blue solution and then add a few drop of sodium hydroxide. So ini kemungkinan ketiga ni adalah melibatkan yang berkala, yang berwarna. Berkala, warna, yang berwarna, precipitate. So ada 3 sahaja yang ada warna iaitu cup for free itulah. Blue, green dengan brown. Okay, tu kena ingat lah. Siapakah blue, siapakah green, siapakah brown. Okay, bila kita tambah, bila yang ni peringkat awalnya kita tambah a few drops. So dia akan jadi precipitate. Daripada blue solution tadi, dia jadi precipitate, mendapkan. So kalau lah green solution yang masuk, green solution tu kita tahu dah sebenarnya Fe2+. Okay, add a few drops, dia akan jadi green precipitate. Okay, kalau Fe3+, warna dia brown solution, kita tambah a few drop of sodium hydroxide, dia akan jadi brown precipitate. Ketiga-tiga ni akan jadi brown kalau kita tambah a few drops. Okay, apa akan jadi kalau kita tambah excess? Tak ada apa-apa yang berubah, precipitate tu remain. Warna pun sama je. Ni senang nak ingat kan? Senang nak ingat. Itulah test for cation ion yang menggunakan sodium hydroxide. Ada 3 kemungkinan yang awak kena tahu dan apa yang jadi kalau kita dapat no precipitate form. Apa yang akan jadi kalau white precipitate? Cation ion apa yang jadi white precipitate? Dan apa yang akan jadi pada sekiranya awak dapat colored precipitate, biru ke, hijau ke ataupun perang. Macam tu. Okay, kalau you dah master ini baru boleh faham cara nak buat soalan. Okay, ada soalan? Ada soalan tak untuk sodium hydroxide solution? Nazim ada Nazim? Ada. Nazim okey ke? Okey sikit. Okey sikit. Izzah Alia? Izzah Alia ada? Ada teacher. Izzah okey tak? Okey. Okey, boleh faham mind map teacher? Boleh. Tak apa, nanti try dulu. Try dulu tengok and then kalau tak faham tengok recording ni balik. Sebab ini memang crucial part ni. Kalau you kata tak faham ke apa, tengok recording tu. Kalau tak faham lagi baik tanya teacher. Better tanya teacher, jangan diam. Okay. So, okay. Andai katalah tadi dah tahu anions. Okay, you dah dapat result anions. Okay, kalau kat sini dah boleh tolong you dapat cations. So you boleh dah combine result cation dengan result anions. Combine dua tu dapatlah tahu salt tu salt apa. Macam tu. Okay. Tapi andai kata tak membantu lagi, kita boleh try pula tambah. Kita boleh guna test yang kedua iaitu ammonia solution. Ni pakai sampel baru lah, bukannya daripada yang ni. Sodium hydroxide ni pergi tambah ini. Taklah, yang ini test yang baru. Tak nak pakai sodium hydroxide, boleh pakai ammonia solution. Jom kita tengok apa perbezaan dia. Dia ada perbezaan sedikit kalau pakai ammonia solution dia ada perbezaan sedikit. Okey, sama juga pada awalnya. Sama je sebab kita memang nak test for 9 cation tu. So sama jugalah cara hafal dia. Ni Pak Zainal cari Maggie cut for free. Okay, and then 6 daripada 9 tu warna dia colourless. Okay, yang lain sama juga. Cu2 plus warna dia blue, Fe2 plus warna dia green, Fe3 plus warna dia brown. Okay, yang berbezanya akan jadi kat sini yang berbeza lah. Kita tengok. Sama juga untuk ammonia solution. Pertama sekali kena tambah a few drops dulu. Let dulu, jangan pergi excess terus, a few drop dulu. Nak tengok apa yang jadi and then baru tambah excess. Then you tengok, observe apa yang akan jadi. Okay, so ni salt Y pula. Okay, add 2 cm³ of salt Y into a test tube and then add a few drop of ammonia solution into the test tube. Okay, so dalam antara 3 ke 5 drop lah. Okay, kalau you pilih 3, tulislah 3 drop of ammonia solution. Okay, apa akan jadi? Kemungkinan yang keluar pun sama juga, 3 kemungkinan. 1, 2, 3. Okay. So kalau tadi sodium hydroxide, dia tak bagi result pun pada ammonium ion. Dia tak suka ammonium ion. Kalau ammonia solution, dia tak suka dua cation yang dia tak suka. Maksud tak suka tu maksudnya dia tak bagi apa-apa result lah. Dia tak suka ni.
Amonium pun dia tak suka. Kalsium pula dia tak suka. Okey, dia tak suka pada dua tu. Kalau lah dalam exam keluar pasal ni, kalau test dengan dua-dua benda, dua-dua tu tak ada result, so mungkin dia ammonium ions. Kalau pakai sodium hydroxide dengan ammonia, kan, test satu pakai sodium hydroxide, tak ada result. Test dua pakai dengan ammonia solution, tak ada result. Confirm dia ammonium ions. Sebab sodium hydroxide tak suka ammonium ions. Okay, tapi untuk ammonia solution dia tak suka lagi seorang, iaitu Ca2+. So result tak ada lah untuk diorang ni. Okay, so kedua-duanya warna colourless. So bila kita add ammonia solution, dua-dua tu akan kekal jadi colourless solution. Dia buat je macam tak ada apa jadi. Macam tu lah. Okay, tengok sini. So pergi kat no precipitate form, colourless solution remains. So dia refer kepada yang inilah, ammonium ions dengan Ca2+. Tambah, kalau kata nak, kenapa tak tambah, dia kan ada dua. Kenapa tak tambah excess? Sebab dia memang tak ada result. Dia memang tak suka dengan ni, ammonia tu. Tambahlah excess banyak mana pun memang takkan ada result. So macam mana nak tahu dua ni? Okay, nak tahu dua ni, you try ambil test tube tu, panaskan. Ikut yang macam ni, panaskan. Ada result ke tak? Ada moist red litmus paper tu bertukar warna biru ke tak? Kalau tak bertukar, dia adalah calcium 2+. Kalau bertukar warna biru, yes, dia adalah ammonium ion. Macam tu. Test ini sama je. Heat lah dia. Heat. Sama ada kita nak tentukan dia ammonium ions ke ataupun calcium 2+ ion. Okay, then next. Okay, tak dapat pun result tu, kita mungkin dapat kemungkinan yang kedua. Mungkin awak tambah salt Y2CM cube, lepas tu a few drop of ammonia solution. Maksudnya yang awak dapat adalah white precipitate. White precipitate tu siapa? Okay, since calcium dah kawan dengan geng dengan ammonium ions tu, so yang tinggal ni 4 ni. 4 ni. Sebab kalau yang sodium hydroxide tu 5 kan, sebab calcium geng dengan dia ni. Okay, ni dia dah keluar grup dah, calcium tu dah keluar grup dah. So tinggallah Pak Zainal Maggie. Macam tu. Okay, ikut cara awak lah. Kalau nak buat ayat lain yang lagi sedap, tak nak yang Pak Zainal cari Maggie tu, tak mau, dia tukar. Tapi better ikut je lah cara teacher kan. Okay, so yang ni ada 4. So macam mana kita nak confirmkan? At least kita tambah access. Dia boleh kecilkan scope lagi. Tambah access, okay, more than half of your of test tube. Apa yang akan berlaku? Okay, white precipitate dissolve hanya untuk zinc sahaja. White precipitate remains Pak Al-Maggie. Yang tu. Pam. Ini beza pula kan. Ini kat sini dah beza dengan sodium hydroxide. Kat sini pun dah beza dia sebab tak ada kalsium lah dengan sodium hydroxide tadi. Ini. So minta tolong fokus kat ini. Teacher ada lagi satu cara. Satu lagi cara tangan. Petua tangan. Nanti teacher ajak. Hafal dulu, fahamkan dulu mind map teacher bagi ni. Okay, next. Okay, tak dapat white precipitate. Dapat colored precipitate. Colored ni inilah antara 3 ni je lah. Tapi kalau kita dapat blue tu kita dah tahu sebenarnya. Cuma kita kena belajar juga apa akan jadi kalau kita tambah add a few drops ataupun excess. Okay, colored. Salt Y warna blue. Blue solution. Okay, tambah a few drops jadi blue precipitate, confirm dia Cu2+. Tak tambah pun sebenarnya kita tahu kan. Cuma you kena tahu juga apa yang akan jadi kalau kita test dengan sodium hydroxide. Okay, ni sodium hydroxide lagi, ammonia solution. Okay, so colored precipitate, kalau teacher tersalah sebut tu maknanya teacher tak sedar lah apa teacher cakap tu. Okay, colored precipitate form. Blue precipitate form kalau kita tambah a few drop of ammonia solution, itu adalah Cu2+. Tapi kat sini yang berbeza bila kita tambah excess. Yang lain semua sama macam sodium hydroxide. Yang ni yang berbeza. Bila tambah excess ammonia, dia dissolve jadi dark blue solution. Dark blue solution. Dark ni kena sebut, solution ni pun kena sebut. Ni kena tahu ni sebab ni kadang-kadang soalan suka tanya. Sebab dia yang macam pelik sikit. Yang lain sama je macam sodium hydroxide tadi. Add a few drop jadi precipitate, add excess pun jadi precipitate, tak berubah pun. Color sama juga, Fe2+ tetap warna green. Fe3+ tetap warna perang. Itu untuk test pocket ion. Macam ni lah. Okay. Kalau siapa yang dah nampak, teacher, kalau test pocket ion ni, siapa yang dah nampak kan? Cuba tengok kat sini teacher. Ni tak finalize lagi ni, macam mana kita nak differentiate teacher? Macam mana? Okay, kalau yang macam ni kalsium dengan magnesium,
Contohlah awak dapat result yang ni. Contoh awak test dengan sodium hydroxide solution. Awak pun hafal ni last result yang awak akan dapat kalsium dengan magnesium. Macam mana kita nak confirmkan kalsium dengan magnesium ni salah satu tu yang mana? Adakah ni tanpa dia kalsium, tanpa dia magnesium. Yang ini kita test dengan sodium, kita boleh buat dengan ammonia solution. Maksudnya ambil sampel yang baru. Okay, sampel tu kan contohnya SOX kan. You dah finalize kan dengan sodium hydroxide solution ni, you dapat final result white precipitate remains bila tambah excess. So dia merujuk pada Ca2+ dengan Mg2+ kan. Okay, macam mana nak confirmkan sama ada Ca2+ ke Mg2+? Ambil new sample, jangan pakai sampel yang sama sebab dalam ni dah ada sodium hydroxide dah. Cuma kita tahu SOX tu adalah kalsium ataupun magnesium 2+. Okay, ambil sampel yang baru, test dengan ammonia pula, ammonia solution. Sebab ammonia solution tak suka kalsium. Kalau tak ada apa-apa perubahan berlaku apabila kita test dengan sodium ammonia solution, maksudnya ni adalah confirm lah dia ni adalah kalsium 2+ kalau tak ada result dengan ammonia solution. Kalau ada result dia keluar pula white precipitate, confirm ni adalah ni magnesium lah tu. Bukan kalsium lah, magnesium. Okay. Sebabnya bila kita buat test pocket iron, kita mesti kena dapat spesifik. Mesti kena dapat apakah dia ni. Kalau keluar dua macam ni, belum finalize lagi lah. Masih ada keraguan lah kat situ kan. Ca2+ ke Mg2+. Yang ini nak confirmkan pakai ammonia solution pula. New sample new sample. SOX tu new sample. Jangan pergi ambil sampel yang ada sodium hydroxide, you pergi tambah ammonia. Memang tak dapat lah. Pakai sampel yang baru. Yang kita tahu SOX tu ada Ca2+ dengan Mg2+. Sebab kita nak tentukan dia anion apa. Okay, ni pula. Okay, ini pula. Okay, P4-Zainan. So, untuk kita kecilkan skop boleh lagi. Macam mana kita nak tahu ni? Dia ada 3 kemungkinan lagi belum lagi confirm. Okay, Okay, kalau kita nak tahu sama ada dia ni ada zinc ke tak ada zinc, test dengan ammonia solution. Sebab ammonia solution, sini ammonia solution, kalau dia dissolve, kalau awak ambil sampel X tu, awak tahu sampel X tu ada P4-Zainan kan? P4-Zainan. Okay, awak test dengan ammonia, tambah sampai excess, dia dissolve. Ini zinc je yang akan dissolve ni. P4-Zainan dia akan remain precipitate kalau test dengan ammonia solution. So confirm SOX tu adalah zinc. Okay, kalaulah awak ambil ammonia, so dia hasilkan white precipitate ni. Dia mestilah Pb2+ dengan Al3+ kan. Macam mana nak finalizekan dia? Yang ini adalah step yang terakhir. Ni dalam step yang terakhir, bukan dalam step ni, confirmatory test. Siapa yang tak faham lagi, tak apa, take your time. Teacher tak expect you akan faham sekaligus. Kena ambil masa and then kena jumpa soalan dulu. Ya. Untuk nak new sample tu ambil precipitate tu lah. New sample tak ambil precipitate yang asal ni. Yang ni balik, start pada awal pula. Okey, contoh. Okey, tadi kan kita start dengan SOX kan? Kan ini kan? Kan Iman kan? Ya. Okey, SOX. Okey, SOX tu kita pun buat test dengan sodium hydroxide. Sodium hydroxide tambah excess semua, dapatlah keluarlah result white precipitate remains yang ini. Dapatlah Ca2+ dengan Mg2+. Okey, ni result yang kita kena pegang. Okey, macam mana kita nak tahu sama ada kalsium 2+ ni ataupun Mg2+? Ambil sampel yang baru, SOX yang baru. Sebabnya SOX ni kita tahu dah dia mesti ada Ca2+ dengan Mg2+ sebab kita dah test dengan sodium hydroxide dah. So untuk confirmkan kita kena test pula dengan ammonia solution. Ambil sampel baru. Faham tak? Ambil kan sampel ni. Ambil SOX yang mula-mula sebelum reaction lagi. Yes, ambil SOX yang mula-mula. Ambil SOX yang barulah pula. SOX ni okey, ini yang pure lah ni kan, original lah yang tak ada apa-apa tambahan tu. Okey, test pula dengan ammonia solution. Test dengan ammonia solution. So kalau lah kita tahu ni, kita dah tahu daripada sodium hydroxide tadi, SOX ni kemungkinan dia mesti Ca2+ ataupun Mg2+ kan. And then tapi kita nak pastikan sama ada kalsium ke magnesium, kita pakai pula test yang baru. Pakai SOX yang baru yang kemungkinan dia ada Ca2+ dengan Mg2+ tadi, tambahkan dengan ammonia solution. So kalau ammonia solution dia memang takkan bagi result pada
kalsium. Memang takkan. So kalau lah contohnya kalsium, contohlah dalam ni contohnya X ni memang kalsium. So warna dia takkan berubah. Contoh X ni colourless. Dua-dua ni colourless ni. Ca2 plus colourless, Mg2 plus colourless warna asal dia. And then test dengan sodium hydroxide solution. Sodium hydroxide lagi ammonia solution. Okay, dapat lagi colourless, tak ada apa-apa berubah. Confirm dia Ca2 plus. Sebab kalau tak ada perubahan, confirm dia Ca2 plus ataupun ammonium ions kan. Tapi dalam cerita kita sama ada Ca2 plus atau Mg2 plus. So kalau tak ada apa-apa result, dia mesti Ca2 plus lah. Kalau lah dia ada result, dia tiba-tiba tambah sodium, tambah ammonia solution, dapat white precipitate. Dapat white precipitate. White precipitate tu mesti Mg2 plus lah. Sebab dia ada result macam tu kan. Sebab Mg2 plus kat sini, tengok sini, Mg2 plus, apa akan jadi kalau dengan ammonia solution? Dia akan jadi white precipitate remains. Iman faham tak? Faham? Faham dah? Faham. Boleh dah? Boleh. Kalau Iman rasa macam lupa ke apa, Iman tengok balik recording ni refer balik soalan ni. Okay? Siapa lagi nak tanya ni? Tak berani nak tanya ni. Kalau dia tak faham tu dia senyap sepi tu. Confirm lah ni tak ada ni. Okay, teacher nak ajar satu lagi. Ya. Yang tu kan, yang bila kita dah test dengan NH3 solution untuk lepas tu dia keluar white precipitate tu. Kan ada 3 kan? Ada 3 betul. Lepas tu macam mana kita nak confirm yang mana tu? Kalau yang melibatkan PB tu, sekejap. Kat sini Sini. Okey kalau yang ini ada 3. Ada 3 ni kan, awak try pula test dengan sodium hydroxide pula. Terbalik, kalau dengan ammonia, test dengan ammonia dapat result macam ni. Awak test pula dengan contoh kan. Okey, dengar sini teacher nak betul-betul fahamkan. Okey, kalau dengan macam yang Iman kata, kalau kita dapat kalau kita test dengan ammonia solution, dapat pula yang ni, white precipitate remains yang ni, 3 ketul ni. So macam mana kita nak tentukan sama ada dia ni PB ke, Al3 plus ke ataupun Mg2 plus? Okey, ni kita boleh test pula, ambil sampel yang baru, kita test dengan sodium hydroxide pula. Kalau sodium hydroxide, dia bagi positive result. Tadi kan kita bawa sampel ke atas ni, ni ada pump tadi, TB ke, aluminium ke ataupun ni kan. Okay, kita test dengan sodium hydroxide. Kalau dia dapat result macam ni, white precipitate remains, confirm dia adalah magnesium. Confirm. Sebab PB dengan Al3 kalau dengan ammonia solution dia akan dissolve. Okay, let's say lah kalau awak test dengan sodium hydroxide, dia dissolve. So maknanya dia bukan Mg2 plus. Sebab Mg2 plus dengan sodium hydroxide dia kena jadi white precipitate. Kalau dia dissolve. Kalau dia dissolve, dia adalah PB ataupun Al3. Macam mana kita ni? Kalau yang melibatkan, kalau final answer awak PB dengan Al3 plus ini ada kat confirmatory test yang last step nanti. PB2 plus dengan Al3 plus dia ada test yang special selepas ni. Okey Iman? Ni teacher akan bagi tahu selepas ni nak belajar ni. Okey? Nanti awak akan nampak macam mana nak bezakan dia PB2 plus ke Al3 plus. Boleh? Boleh teacher. Okey. Alright, so teacher nak pergi kat satu bertahan nanti kita rehat sekejap lepas teacher habis petakak tu. Petakak ni Okay, petakak ni apa? Okay, ni teacher nak berhenti sekejap sebenarnya sebab nak minum air sekejap lagi. Kat sini, ni kan. Teacher akan berhenti kat sini, nanti kita rehat sekejap. So kita akan habiskan juga macam mana pun kena habiskan juga. Okay, yang ini. Okay, ini adalah metod yang diperkenankan oleh salah seorang guru kementerian sekolah luar. Yang mana nama dia adalah petua tangan garam cation. Kalau pergi kat YouTube awak boleh cari petakak. Okay, petakak tapi dia dalam bahasa Melayu lah sebab ni jadi cikgu sekolah kementerian kan, so bahasa Melayu. And then tapi teacher tukar jadi bahasa Inggeris sikit sebab kita dah belajar bahasa Inggeris tapi tak ada banyak beza pun. Okay, petakak ni adalah cara untuk kita ingat. Kalau you rasa yang atas ni
Yang ini dengan yang ini banyak sangat. Okey, macam mana nak buat petakak ni? Okay, ambil tangan, dalam exam pun boleh buat ni. Ambil tangan, okey, tak kisah tangan kiri ke kanan, tapi ibu jari ni kita susun macam ni. Cup for free. Okey. Lagi satu, petakak ni dia sesuai untuk adding access. Adding access sahaja. Maknanya a few drops tu awak kena ingat yang ni lah. Ini a few drops awak kena ingat sendiri, tak boleh guna petakak. Ni teacher ajar ni untuk bagi awak pilihan lah. Kalau rasa tak nak pakai petakak tu, awak hafal je lah yang ni. Okay, untuk petakak dia adalah untuk adding access sahaja. Tolong student untuk ingat adding access sahaja. So a few drops tu awak kena ingat lah siapa yang akan jadi white precipitate, siapa no precipitate, siapa coloured precipitate tu. Okay, so petakak ni cara dia adalah Allah bismillah. Okay, ibu jari. Ibu jari Ibu jari kita awak tulis cup for free. Ikut turutan ya. Yang atas ni cup for free. Cu2 plus followed by Fe2 plus and then last sekali Fe3 plus. Okay, and then awak lukis. Okay, ni lukisan ni ada makna Okay, ni pokok dengan awan. And then dia ada warna dia. Okay. So tengok sini warna ni. Okay, tengok dari atas. Atas ni memang awan kan? Awan warna biru kan? Dia refer pada Cu2 plus yang duduk atas ni. Dia ikut turutan 1, 2, 3 ni. 1, 2, 3. Macam tu. Okay, yang kedua. Daun ni kan? Daun ni refer kat Fe2 plus. Daun ni warna hijau. So Fe2 plus ni memang warna hijau pun. Okay, next. Ni dahan, ni batang pokok pula. Batang pokok warna coklat kan? Brown. Jangan buat coklat pula. Brown perang. Okay, ni. Yang ketiga ni, yang paling bawah ni Fe3 plus. Memang Fe3 plus warna brown pun. Tu cara nak ingat Cara nak ingat. So adding access memang dapat warna ni lah. Okay. Add a few drop pun dapat benda yang sama Tu awak kena ingat lah. Okay, then pergi kat sini. Okay, kita pergi kat sini pula. Sodium hydroxide. Ni dah settle Colored tak colored tu. Ini colored. Okay, pergi kat sodium hydroxide dengan ammonia. Ni dia gabungkan terus. Sodium hydroxide dengan ammonia in excess. Okay, kita bahagikan jari kita tu. Jari telunjuk dengan jari hantu tu. Untuk sodium hydroxide. Okay, and then jari telunjuk tu kita buat S. S tu refer kepada soluble. Soluble tu maksudnya larut dissolve ke tak dissolve. Yang tadi kita belajar kan ada yang white precipitate dissolve, white precipitate remains. Itulah kalau soluble dia dissolve lah. Kalau insoluble dia ada precipitate lah. Okay, ini insoluble. Insoluble maksudnya dia akan hasilkan precipitate lah tu. Okay, so untuk sodium hydroxide tadi, kalau ingat lagi, kalau sodium hydroxide menghasilkan white precipitate, kan, white precipitate, ni golongan white precipitate ni sama dia dissolve ke tak dissolve in excess. Sodium hydroxide in excess, siapa yang dissolve adalah Pak Zainal. Tadilah kalau awak tak faham ni awak refer ini. Ni white precipitate dissolve Pak Zainal. Okay, white precipitate remain. Ni insoluble lah ni, insoluble kan. Insoluble bermaksud dia form precipitate lah. White precipitate. Siapa cari Maggie tadi? Macam tu. Okay, dah settle dah. Cuma kena ingat kena ingat sodium hydroxide tak bagi apa-apa kesan kat ammonium ion. Sebab tu tak ada dalam jari-jari ni. Tak ada pun ammonium ion. Okay Alright, so ni pergi kat ammonia solution. Ammonia solution sama juga jari apa ni panggil? Jari manis. Jari manis tu soluble, iaitu siapa yang dissolve. Okay, precipitate ni jari kelingking tu. Okay, soluble, siapa yang dissolve untuk ammonia tadi? Zinc sahaja. White precipitate dissolve. Itu zinc. Okay, kalau yang form white precipitate remains, white precipitate tu kekal adalah pump tadi. Pergi ambil Maggie, teacher tukar sikit lah Pak Maggie tadi. Itu. Okay So ada penambahan sedikit. Ammonia solution kalau tambah in excess, apa yang akan jadi? Awak ambil arrow ni, pergi ke awan tu. Okay, awan tu akan jadi gelap. In excess awan tu akan jadi gelap. So dia akan jadi Cu2 plus ni, kalau ingat lagi, kalau dengan ammonia solution, kalau in excess dia akan dissolve jadi dark blue solution kan. So ni dia keluarlah hujan dark blue solution of, inilah Cu2 plus. Ini kalau tak faham awak kena mahirkan dulu main mat ni. Ni adalah alternatif yang lain lah untuk kita ingatkan cara ingat petakak. Awak boleh pergi kat YouTube petakak.
Okey, yang ini ammonium ions yang tak ada apa-apa reactions pun dengan sodium hydroxide dengan ammonia solution. Kita boleh test dia pakai heat dia, yang macam tadilah heat dia. Kalau red litmus paper tu berubah jadi biru, dia adalah ammonium lah. Okey, ataupun nak pakai yang satu lagi, Nestle reagent. Yang ni ada dalam step yang terakhir. Itu teacher hold dululah. Okey, teacher ulang, ammonia solution dia tak suka pada NH4+ dengan calcium 2+. That's why ammonium ions dengan calcium 2+ tak ada dalam jari-jari ni. Tak ada. Maknanya tak ada reactions lah. Kalau sodium hydroxide dia tak suka pada ammonium ion, that's why dia tak ada kat jari-jari ni. Okay. Alright, so jom kita try pergi sebelah sana. Teacher nak rehat ni. Pergi kat sini dulu. Okay, korang dengar. At least dengar lah. Penat tau nak ajar tajuk ni. Dengar lah Okay, example 17 ni daripada buku teks. Ni daripada buku teks. Okay, dia kata salt solution X is blue. Sebenarnya tahu dah ni. Kalau warna biru confirm Cu2+ kan, tapi saja. Okay, tengok. So dia pakai sodium hydroxide, kita test dengan sodium hydroxide a few drops. Dia akan hasilkan blue precipitate form. Okay, so kalau sodium hydroxide tambah in excess, blue precipitate does not dissolve. Dia remain. So confirm di Cu2+. Okay, then kita tukar test kita. Kita ambil sampel yang baru, titiskan dia dengan ammonia solution. So ammonia solution, a few drops, dia akan jadi blue precipitate. Tapi kalau in excess, dia akan jadi dark blue solution. Yang hujan tadi turun. Itu. Okay, ni lah untuk test untuk blue solution. Okay, dan kita pergi kat sini. Yang ni trick, yang ni macam banyak sikit lah sebab dia colourless. Kalau blue, green dengan brown, kita dah sebenarnya dah confirmkan dah. Itu adalah Cu2+ ke, Fe2+ ke ataupun Fe3+. Tapi example 18 ni colourless. Colourless. So colourless ada, kalau untuk colourless, kita ada, kalau untuk sodium hydroxide, kita ada 6 cation ion tadi yang warna dia colourless. Sama juga dengan, tak kisahlah, ammonia dengan sodium hydroxide kan. Tadi kan ada ni Pak Zainal cari Maggie cup for free tu kan. 6 daripada 9 tu warna dia colourless. So salt X ni mungkin antara dalam kumpulan 6 cation ion tadi. So macam mana nak confirmkan? Kita buat dulu test dengan sodium hydroxide dulu. Apa yang sodium hydroxide ni boleh bantu kita? Jom kita tengok. Okay, salt X, add a few drop of sodium hydroxide. So white precipitate form. Kalau white precipitate form, apa tadi? Ini yang 5 kawan tadi. Pak Zainal cari Maggie untuk sodium hydroxide. Ini. Okay, test pula excess. Apa yang jadi? White precipitate does not dissolve. Yang dissolve, kalau ingat lagi tak sodium hydroxide, kalau dissolve Pak Zainal tadi. So yang kalau dia tak dissolve, mesti dia magnesium 2+ atau calcium 2+. Okay, stop sampai situ je dia bagi kita. Macam mana nak confirmkan? Teacher bagi tahu kan. Ambil sampel baru, kita test dengan ammonia solution untuk tentukan dia sama ada di Mg2+ ke Ca2+. Sebab apa? Sebab ammonia solution ni, dia tak akan bagi result kepada calcium 2+. Kalau tak ada result, maknanya dia calcium 2+ lah. Kalau dia ada result, maknanya dia adalah Mg2+. Okay, dia pun test dengan ammonia solution. Test dengan ammonia solution, no change, tak ada perubahan. So maknanya salt X ni confirm calcium 2+. Confirm. Okay. So pergi kat, ada soalan? Dah tak ada okay, tak ada. Tak ada Okay. Example 19. Okay, solution X is colourless. Okay, colourless ni mungkin dia 6 cation ion tadi itulah kan. 6 tadi itulah. So kita test dulu dengan sodium hydroxide dengan ammonia. Apa yang dia boleh tolong kita? Okay, pergi kat sodium hydroxide, salt X ni, add a few drops. Okay, dapat white precipitate form. So white precipitate untuk sodium hydroxide ada 5. Ada 5. Daripada 6 ni jadi 5 sebab ammonium ions tadi tak ada apa-apa result kan. Ni dia ada white precipitate. So white precipitate 5 je. Okay, tambah excess sodium hydroxide. Okay, sodium hydroxide solution bila tambah excess, dia dapat white precipitate dissolve. White precipitate dissolve, ni excess. Kejap. White precipitate. Ni pakai apa? Betul lah.
Aduh. Betul lah. White precipitate does not dissolve. Mana dah? White precipitate dissolve. Tadi kan untuk ammonia solution, ammonia pula sodium hydroxide solution yang dissolve tadi adalah Pak Zainal tadi kan. Dia bagi 3 result kat kita. Last kali daripada 6. Guna sodium hydroxide dikecilkan scope sampai 3 cation possibility dia. 3 cations. Okay, kita try pula dengan ammonia solution. Apa yang dia boleh bantu kita? Okay, ammonia solutions ni tambah a few drops. Okay, white precipitate form. White precipitate form ada 4 untuk ammonia solution. Okay, tambah excess. Okay, tambah excess, white precipitate does not dissolve. Kalau untuk ammonia solution, kita pergi ke ammonia solution. Ini, ammonia solution kalau tambah excess, yang remain as a precipitate yang tak dissolve adalah Pak Al-Megi ni, pump tadi. Kalau dia dissolve, dia confirm zinc lah. Tengok sini. Dia dissolve ke tak? Does not dissolve. Maknanya dia dalam group pump. Okay, group pump. So tengok kita bandingkan result ni dengan result ni. Ni Pak Zainal. Okay, maknanya sekarang kita bandingkan dengan result ni. So untuk dua-dua result, dia ada PB dengan PB. AL dengan AL. Cuma tak ada magnesium. Sini ada Z. Sini ada M. So dia bukan ni lah golongan ni. Dua-dua test tube ni menunjukkan result, bagi positif result untuk PB2 plus dengan AL3 plus. Maknanya solution X ni berkemungkinan dia PB2 plus atau AL3 plus. Macam mana nak confirmkan dia? Ni kita ada confirmatory test. Confirmatory test ni hanya untuk PB2 plus AL3 plus, and yang lain-lain tu hanya tambahan. Nanti teacher pergi kat situ lah. Okey, teacher nak rehat sekejap. 11 suku kita sambung balik. Siapa yang nak leave dengan sebab, bagi tahu teacher dulu. Jangan leave tanpa sebab. Sekarang ada 17. Ada seorang dah bagi result kat teacher. 11 suku kita sambung balik, okey?
Okey, kalau ada siapa-siapa ada soalan, boleh PM teacher ataupun tanya kat sini je. Sementara teacher nak teruskan. Sikit lagi. Okey semua. Siapa yang tak ada kat depan skrin tu, sampai hati. Siapa yang tidur tu main game ke, sampai hati korang buat teacher buat cerita sedih. Okay, kita nak habiskan sikit lagi. And then next class hari Khamis tu kita tak pergi kat chapter yang baru teacher nak relax dulu, buat latihan dulu. Latihan yang ada dalam handout teacher tu lah. Okay, and then barulah next minggu depan baru kita pergi pada rate curve fractions yang mana sangat jauh beza dia dengan LCN base tu lah. Dia ada sikit lah pasal production of H plus tu, cuma dia banyak graph, calculation sikit, and then benda-benda lain macam tu lah. Okay lah, lama kita kat tajuk ni kan. Alright, so pergi kat last step. Kan dia ada 4 step. Sambung kita ada 4 step, iaitu observation on the physical properties, lepas tu effect of heat on salt, test for anion cation, kita dah habis dah. And then last sekali confirmatory test. Okay, confirmatory test bukan semua yang terlibat yang inilah contohnya, contoh-contoh confirmatory test hanyalah untuk PB, untuk differentiate PB2 plus dengan AL3 plus, dan ada beberapa sikit. Okay, ini yang paling crucial lah sini. Sebabnya kita nak finalizekan result apa. Kalau awak dapat yang inilah, finalize awak dapat PB2 plus dengan AL3 plus. Nak pakai apa benda lagi? Dan sodium hydroxide pun dah try, ammonia solution pun dah try, still lagi dapat 2. Kita nak at least memang akan dapat 1 je lah. Bukan at least, memang kena dapat 1. Okay, macam mana nak differentiate dia? Kita pakai confirmatory test, iaitu menggunakan aqueous solutions of potassium iodide. Ini
Confirmatory test untuk PB2 plus dengan AL3 plus. Okey, ambil SOC X yang baru. Yang baru lah semua baru. Kalau kita nak test dengan benda yang baru, nak pakai reagent yang baru, mesti pakai new sample. Jangan ambil daripada sodium hydroxide tadi dengan ammonia solution tadi, jangan. Nanti dia tak dapat result lah sebab dah ada ammonia kat situ lah, sodium hydroxide lah kat situ. So pakai new sample. New sample dalam ni you dah tahu ni, dia kemungkinan dia adalah PB2 plus dengan AL3 plus. And then you test dengan potassium iodide. Okay, so apa yang akan berlaku? Positive result untuk lead iodide ni. Okay, potassium iodide ni memberi result kepada PB2 plus sahaja. Okay, kalau dia ada result, apa yang akan berlaku? Yellow precipitate form. Yellow precipitate form ni heat, yellow precipitate form dissolve, tapi dia dalam keadaan sejuk dia jadi yellow balik. Senang kata, kalau potassium iodide ni kita titiskan ke dalam salt X yang mengandungi PB2 plus ataupun AL3 plus tadi. So kalau dapat yellow precipitate, confirm dia PB2 plus. Sebab dia combine dengan potassium iodide jadi PbI2. Ini yang menyebabkan dia jadi yellow. Inilah. So kalau yellow precipitate berlaku, terhasil, so confirm dia adalah PB2 plus. Okay, kalau kata tak dapat result, ambil salt X tu, tak dapat result walaupun kita titiskan dengan potassium iodide. Confirm dia tu bukan PB2 plus tapi dia adalah AL3 plus. Is confirmed. Okay, dah settle lah penyiasatan kita. Kalau dah dapat PB2 plus dengan AL3 plus, gunakan potassium iodide untuk kita differentiate siapa, untuk kita verify siapakah yang ada sebenar-benarnya dalam test tube itu. Okay, kalau dia bagi positive result, yellow precipitate, refer kepada PB2 plus. Kalau potassium iodide kita titiskan dalam salt tu tak bagi apa-apa precipitate, remain macam biasa, sama sahaja, dia confirm AL3 plus. Okay, cuma nak pergi kat sini mesti kita kena test dulu dengan sodium hydroxide dengan ammonia solution. So dapat final result dia PB2 plus dengan AL3 plus, baru pergi kat confirmatory test. Tak boleh terus pergi kat confirmatory test tanpa melalui sodium hydroxide dengan ammonia ni lah. Sebab sodium hydroxide dengan ammonia ni dia kecilkan skop kita dulu. Kecilkan skop kita dahulu. Bila dapat final result tu baru tentukan nak pakai apa, nak test pakai apa untuk dapatkan result sebenar lah. Okay, then apa lagi confirmatory test yang ada? Yang ini. Okay, pergi ke ammonium ion. Ammonium ion tadi kita ada test kita dah. Heat. And then letakkan moist red litmus paper jadi blue tu, memang confirm dia ada ammonium ion. Sebab ammonia keluar. Kita heatkan ammonium ion, dia akan jadi ammonia gas. Okay, ada satu lagi test. Boleh pakai Nestle reagent. Nestle reagent ni adalah reagent yang boleh kesan kehadiran ammonium ions. Apa akan berlaku? Dia akan jadi brown precipitate. Ni ambil maklum je lah. Dia tak ada keluar panjang sangat tapi ini famous. Ini selalu. Okay, so ammonium ions, erti kata lain, dia ada dua cara untuk kita confirmkan. Selepas kita test dengan sodium hydroxide dengan ammonia solution, satu kita heat. Okay, dan dia bila kita heat, gas yang keluar akan menukarkan moist red litmus paper kepada blue. Okay, satu lagi kalau tak nak pakai heating process, you boleh terus tambah Nestle reagent kepada test tube tu. So akan menghasilkan brown precipitate. Confirm dia memang ammonium ions. Okay, satu lagi iron 2 plus ion, Fe2 plus. Yang tadi warna dia green. Okay, kita boleh test dia dengan ini tak jelas sangat K3FeCN6. Nama dia apa teacher? Ini you tengok kat sini. Tapi jarang keluar. Tapi you kena tahulah dia ada confirmatory test untuk Fe2 plus ni ada. Okay, so apa akan berlaku kalau you test dengan potassium hexacyanurate 3. Ni 3. Solution dia akan jadi warna dark blue. Okay, kalau iron 3 ions, Fe3 plus, dia ada dua reagent. Ini K4. K4 nama dia. Yang ini pula. Tapi Roman, nama dia sama, Roman yang berbeza. Okay, dia akan hasilkan dark blue precipitate. Ni hati-hati sikit tapi dia jarang keluar. Dengan KSN. Dia akan jadi blood red solution. Kalau nak senang pergi kat table ni, teacher dah letak dah. Inilah dia. KSN tadi nama dia apa? Potassium thiocyanate. Okay.
Inilah dia. Yang selalu keluar yang ni. Okey, yang PB2 plus ambil ini sahaja. Ini boleh cancelkan. Ini silibus lama. KBSM dulu. Okey. Kalau FE3 plus ambil yang 4. FE3 plus ni semua. Semua ada. Sebab tadi kan, tengok sini ni 2. FE3 plus ada 2. And then ada kat sini pula. Ini. So kalau ni panjang sangat kan. Ini tengok kat sini je lah. FE3 plus ada 3 reagent yang kita boleh guna dia as a confirmatory test. FE2 plus pun ada 3. So result dia tengoklah kat situ kalau PB2 plus hanya refer pada satu je. Yang ni tak payah. Tak ada dah. Dengan ni Nestle reagent satu lagi. Satu lagi yang telah hit dia. Itu. Alright, so dah finally habis. Yang lain-lain tu boleh tengok lah. Finally habislah tajuk ni Okay, kita pergi kat sini. Sementara nak tunggu habis tu. Tak ada dah. Ni semuanya eksperimen. Teacher. Ya. Yang iodide tu memang kena hit balik ke? Oh, yang ni. Yang hit dia dissolve hit tu kan. Sebenarnya sampai sini je. Sampai situ pun tak apa dah. Sebab dia memang benda yang sama yang terdapat kan. Cuma dia just nak ni je lah apa yang akan jadi kalau hit, kalau dia dissolve, kalau dia tak remain lagi. Contoh kan kalau dia hit yellow precipitate tu dissolve, dia jadi colourless. Takut result dia sama dengan yang bawah ni. Macam tu. Dia nak provekan juga memang yellow precipitate akan form. Kalau dia jadi colourless balik, dia akan jadi result sama dengan yang bawah. Faham tak Iman? Faham. Dia hit ni untuk kita buktikan. Okay, sebab bila kita buat test akan ada question yang akan datang. Kalau saya hit ni jadi colourless ni, lebih kurang je ni, 2 ni. So macam mana Sebab tu kita nak buktikan, okay, kalau hit dapat colourless. Okay, kita tunggu dia sejuk sekejap. Dapat balik yellow precipitate, memang confirm dia PB2 plus So tak adalah orang argue kat kita. Macam tu lah. Sebab tu lah keluarlah confirmatory test. Benda yang dah finalize tapi awak kena belajar lah. Okay, so kalau rasa ada masalah lagi, teacher tak expect awak boleh dapat tangkap semua benda, tapi at least dapatlah something yang you boleh cuba fahamkan. Contoh yang ni ke, contoh ni try pergi balik, ni try pergi balik, semua yang ada dalam 6.11 tu you kena try. Okay, so next class hari Khamis kita akan pergi kat revision teacher ni. Soalan tak banyak sangat, teacher cuba carilah untuk penuhkan dia sampai 1 jam setengah. Kita try buat. Kita buat sampai habis. Okay, so itu sahaja untuk kelas hari ni. Kalau ada apa-apa masalah, homework tak ada. Sebab nak bagi relax kan, banyak sangat benda hari ni. Itu sahaja, nanti kita jumpa pada hari Khamis nanti. Okay, bye. Assalamualaikum. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Okay. Thank you, teacher. Thank you, teacher.